Okay, lookup ni apa pula cerita dia? Okay, lookup dia ni sebenarnya nak mencari maklumat berdasarkan range. Kedudukan range. Sebagai contoh, katakanlah saya memiliki sebuah perniagaan secara online. Perniagaan secara online. Zaman sekarang kita tengok zaman PKP ni, ramai orang yang berniaga secara online lah. Baik. Bila pelanggan masuk ke laman web saya dan memilih barang, sebelum dia check out, dia nak tahulah dapat diskaun ke tak. Contohnya kalau kata dia buat belian, dia dapat diskaun ke tidak. Jadi saya bercadang nak bagi diskaun kepada pelanggan saya ni. Saya nak bagi diskaun kepada mereka berdasarkan nilai belian tu berapa. Berapa jumlah nilai belian atau nilai jualan itu, daripada situ nanti kita akan bagi dia diskaun. Contoh macam kita berniaga biasa kan, kalau kita kata okey, contoh kita jual baju lah. Jual baju, katalah baju kemeja, baju kemeja. Beli selai katalah RM40. RM40. Beli 3 helai kita bagi diskaun. Kita bagi kata 3 helai 100. Mari kita bagi diskaun berapa? RM20 lah kita bagi diskaun. Betul? Macam tu So, mana lagi banyak membeli, lagi banyak diskaun yang boleh dapat. Contoh kalau kita tengok kat sini, saya ada letakkan range ni. Range ni kata apa? Dia kata kalau nilai belian itu ialah RM100 sehingga 149, dia akan dapat 2%. Mengapa saya kata sampai 149? Sebab range yang kedua ialah 150. Jadi range yang kita tengok antara 100 ke 149, dia akan dapat diskaun 2%. Kalau 150 ke 199, dia akan dapat 4%. Kalau 200 ke 249, dia dapat 6%. Kalau 250 ke 299, dia akan dapat 8%. Kalau RM300 dan ke atas, dia akan dapat 10%. Macam itu. Jadi kita nak dapatkan diskaun dia berapa berdasarkan range itu. So, kalau kita tengok dalam sales amount ini, ada jumlah jualan yang lebih 100, bawah 100, ada yang antara certain range kan. So, macam mana kita nak tahu berapa jumlah diskaun yang bakal diperolehi oleh pelanggan kita berdasarkan sales amount ni tadi. Contoh kalau kita tengok secara mudahnya, kalau 488, berapa sen dia dapat? 10% lah. Sebab anything that equal to 300 and above, dia akan dapat 10% diskaun. So macam mana kita nak bagi 10% dekat situ? So kita nak bagi tu 10%, ini berapa peratus, ini berapa peratus. So kita akan gunakan lookup. Contoh, kita klik pada sel B2. Dalam B2 kita type equal lookup. Lookup buka kurungan. Pertama sekali dia akan tanya lookup value. Kita cuba nak mendapatkan discount rate. Berpandukan apa? Berpandukan nilai jualan itu. Nilai jualan. Jadi di mana letaknya nilai jualan? Nilai jualan terletak dalam A2. Jadi kita klik pada sel A2. Kita letak koma. So ini ialah argument yang pertama. Lepas kita letak koma, dia akan tanya lookup vector. Lookup vector bermaksud di mana kita perlu cari range yang menyimpan nilai jualan tersebut. So range yang menyimpan nilai jualan tersebut berada pada kolom F. Kolom F. Jadi di mana letaknya? Di sini. So kita highlight range ni. Daripada F2 sehingga F6. Mana kita suruh Excel cari? Excel, saya nak kamu cari nilai yang terdapat dalam A2 tu terletak di mana? Di mana letaknya kat situ? Dalam mana? Dalam F2 hingga F7. Dan oleh kerana kita nak rujuk range ini berulang-ulang kali sebab nanti kita nak copy formula ke bawah kan? So kita perlu log range berkenaan. So kita log F4. Kita letak koma. Baik, sekarang argument yang terakhir. Argument terakhir ialah result vector. Bermaksud selepas atau sebaik sahaja Excel menemui range yang menyimpan nilai sales kita tadi tu, di manakah letaknya jawapan yang nak kita
tunjukkan kepada pelanggan. So jawapan nak kita tunjuk pada pelanggan ialah diskaun. Berapa diskaun yang didapat kan? Berapa persen kan? Dan di manakah letaknya range yang menyimpan diskaun tersebut? Dalam kolom G. Okay, dalam kolom G. Jadi kita highlight kolom G ni. Daripada G2 sehingga G6. Dan oleh kerana kita nak gunakan rujukan yang sama berulang kali, kita log lagi sekali. Nampak ya? Dalam kita buat kerja ni, ya, saya selalu banyak letak log. Sebab apa? Saya nak mudahkan kerja. Saya nak mudahkan kerja, jadi saya akan log range berkenaan. Tutup kurungnya. Okay, ada sesiapa yang letak soalan dalam chat kan? Sebab saya tak boleh baca sekarang ni. Eloknya kalau kata ada soalan, terus tanya. Unmute mikrofon, tanya saya. Sebab kalau saya share, tengah share ni saya tak boleh nak baca chat. Okey. Baik, so sekarang ni saya dah bagi tahu dah ya. Excel ni kan saya kata semalam, formula dalam Excel mesti logik. Kalau tak logik, dia tak boleh bagi jawapan. So macam mana nak tahu dia logik atau tidak? Try to read your raw formula as a sentence. Cuba baca formula kita sebagai satu ayat. So bila kita tengok formula ini, apa yang kita faham dengan formula ini? Apa yang kita faham dengan formula ini? Siapa boleh tolong saya? Sementara saya baca chat ni. Siapa nak check macam mana nak log saya terlepas tadi? Faris M4, Faris M4. Ya. Okey, macam mana kita nak baca formula yang kita tulis tadi tu? Sebagai satu ayat. Siapa boleh tolong saya? Okey. Boleh? Boleh ke? Siapa-siapa lah? Siapa? Cik Syukri ke? Kita tengok ramai ni. Cik Syukri, Cik Jalilah ada, Cik Jilaila ada. Boleh? Siapa-siapa? Cik Aiman ke? Apa maksud formula ni? Kita kalau boleh, kelas ni biarlah ada communication ya, ada interaksi antara saya dan juga peserta. Kalau tidak saya cakap seorang ni kat sini ni. Cepat. Apa maksudnya? Okay, saya tolong sikit ya. Kita tengok dekat sini. Kita bagi arahan kepada Excel sebenarnya. Arahan dia apa? Kita kata Excel berdasarkan maklumat yang terdapat dalam A2 itu. Saya nak kamu cari di manakah letaknya range yang menyimpan nilai berkenaan. Ya, kat mana disimpan? Bila kamu dah jumpa range yang menyimpan nilai tersebut, saya nak kamu dapatkan berapa nilai discount rate-nya. Itu maksudnya ke ni, formula ni. Ya. Berdasarkan maklumat dalam A2, rujuk kepada range yang menyimpan nilai dalam A2 tu, kemudian keluarkan jawapan daripada mana? Daripada G2 hingga G6. Itu maksud dia. So begitu tekan enter, dia keluar NE. Mengapa keluar NE? Saya nak tanya. Siapa yang dalam ni yang rasa-rasa tahulah ni. Cuba share sikit. Siapalah? Cik Hasno ke? Apa ni saya tengok ni? Cik Abu Samah. Cik Syahidan. Ramai kita malam ni ya. Malam semalam 40 orang, malam ni 32. Surut sikit. Tak apa. Adalah tu Okey. Percentage kot. Percentage kot. Percentage? Maksudnya apa? Maksudnya percentage tu? Tu yang kat general tu Dia kata, mengapa dia keluar NA tu? Mengapa keluar NA? Mengapa dia keluar NA? Rasa-rasanya lah. Cik Mat tengok, Cik Mat tahu lah Cik Mat. Sebab apa Cik Mat? Sam, siapa tadi yang cakap tadi? Sebab apa? Cuba tengok. Logik dia sebab apa? Sebab benda tu tak logik yang dia keluar hashtag tu. Sebab RM79 tu, kalau kita tengok RM79 tu, ada ke dalam range tu? Ada tak? Mana ada? Sebab diskaun hanya bermula RM100 dan ke atas. Bawah 100 tak dapat diskaun. Nampak tak? Itu logik dia. Sebab dia keluar NA. Dia tak jumpa. Not available. Betul. Cik Adri kata less than 100. Memang betul lah. Sebab dia kurang daripada 100. Keluarlah NA. Mana nak cari kata. Tak jumpa pun maklumat. Kan? Jadi apa yang perlu kita buat?
Okey, apa yang perlu kita buat? Baik, saya tunjuk. Tadi kita dah siapa ke tanya saya tadi yang ada hashtag tadi kan Hashtag value kan. Hashtag value lah, hashtag macam-macam lah ya. Okay. Bila kita buat kerja dalam Excel, kadang-kadang kita akan jumpa hashtag ni. Okey? Sebagai contoh, saya tulis kat sini ya. Hashtag yang biasa kita jumpa apa tau? Yang pertama apa ya? Hashtag NA lah. Hashtag NA. Ni hashtag NA. Hashtag NA ni dia keluar apabila yang dia cari tu tak jumpa. Maklumat yang sedang dicari tak ada. Tiada dalam Excel. Tak ada. Macam sekarang, RM7.90 di bawah 100. Mana ada maklumat pasal RM7.90? Tak ada. So dia akan keluar NA. Okey. Yang kedua kita ada hashtag value. Hashtag value. Biasa jumpa kan ni? Hashtag value. Hashtag value sebab apa? Hashtag value keluar apabila salah satu sel yang terlibat dalam pengiraan bukan nombor. Bukan nombor. Contohlah, kalau kata kita buat 2 tambah 2 dia keluar 4. Contoh kita, 2 tambah 2 keluar 4. Okey? Tapi kalau kita buat 2 tambah 2. Kita buat macam ni. Ya? 2 tambah 2. Kalau kita dengar, kita tahu, 2 tambah 2, 4. Tapi dalam Excel, bila dia tengok, satu sel tu ada nombor. Satu lagi sel bukan nombor, tapi perkataan. Dia akan keluarlah hashtag value. Macam itu. Biasanya lah. Ya? Salah satu sel yang terlibat dalam calculation itu bukan nombor. Ya? Baik. Kemudian, ketiga dah apa? Hashtag apa lagi yang pernah tengok? Hashtag apa pernah tengok? Hashtag name. Pernah tengok? Hashtag reference. Hashtag name. Hashtag reference ni, betul. Hashtag reference. Reference. RF. Lagi apa? Hashtag apa lagi? Hashtag divide by 0. So ini adalah sebahagian daripada hashtag yang ada dalam Excel. Baik. Kalau semalam saya bagi tahu, kalau berlaku error dalam sel, dia akan keluarkan tanda hijau green colored marker dekat penjuru atas sebelah kiri. Menandakan sel itu ada error. What type of error? Usually formatting error lah selalunya. Tapi kalau dia keluar hashtag, bermaksud formula tu ada error. Formula itu ada mengandungi error dalamnya. Ya. Contoh macam tadi, NA kalau dia punya sumber rujukan tak ada. Tak ada. Ya. Yang kedua, hashtag value kalau salah satu nilai yang terlibat dalam pengiraan bukan nombor. Yang ketiga, hashtag name. Hashtag name ni berlaku kalau nama database diubah. Contoh, saya bagi situasi. Katakanlah di pejabat hari ini, kita buat satu calculation. Buat Excel report lah, buat calculation ni dalam sheet nombor 1. Okay. Contohnya nak kira stok lah kata. Stok kilang kita. Kita kerja kilang lah contoh. Kemudian, database yang menyimpan maklumat, maklumat barang, kita letak dalam sheet nombor 2. So, pengiraan dalam sheet 1, database dalam sheet nombor 2. Kita namakan database kita tu. Kita namakan dia sebagai, katalah, spare part. Spare part, kita letak nama dia, nama database tu. So, bila kita guna formula dalam Excel, kita bagi tahulah Excel cuba dapatkan berapakah jumlah sekian dan ambil maklumat ini daripada database yang bernama spare part yang terdapat di dalam sheet nombor 2. Excel akan bagi jawapan. Tapi tak macam mana hari ini, petang tadi, ada seorang kawan kita, dia guna fail yang sama. Database tu, dia pergi tukar nama lain. Daripada nama spare part, diubah kepada apa? Data. Daripada spare part, diubah nama database kepada data. Jadi bila kita nak
gunakan database tu. Masalahnya sekarang, Excel kata, mana ada database bernama spare part lagi dah. Dah tak ada. So dia tercari-cari lah. Mana database yang bernama spare part, dah tak ada dah. Sebab ada nama baru. Kan? Dia tak kenal nama baru, dia tahu nama lama je, spare part. Dia akan keluar lah hashtag name ni. Bermaksud, dia kehilangan database. Mana database saya? Database saya nama spare part, ada jumpa tak? Dia tanya. Tak ada. Tak ada. So rupa-rupanya database tu ada dekat situ dalam sheet nombor 2. Tapi nama dah ubah kepada data. Patut dia tak jumpa. Itu Excel. Keluar hashtag name. Kemudian hashtag reference pula. Dia lebih kurang macam cerita tadi tu. Kita buat calculation dalam sheet number 1. Database buat dalam sheet nombor 2. Kan? Semua orang pakai. Semua orang dalam department pakai benda yang sama. Kan? Tak ada masalah. Tiba-tiba ada seorang user ni, dia pergi alih database daripada sheet nombor 2, pergi letak dekat sheet nombor 10. Nama dia tak ubah. Nama tetap sama. Contoh nama database tu spare part. Tapi asalnya daripada sheet nombor 2, dia pergi ubah, pindah masuk sheet nombor 10. Jadi Excel kita tadi, yang dia tahu database tu dalam sheet nombor 2. Bila kita buat pengiraan, buat carian, mana database saya? Pagi tadi ada, petang dah tak ada. Rupanya orang dah alih ke tempat lain. Pergi ke sheet 10. Mana Excel tahu? Jadi dia akan keluar hashtag reference. Dia kehilangan sumber rujukan. Kemudian ada hashtag divide by zero. Hashtag divide by zero berlaku sekiranya kita cuba membahagikan satu nilai yang terdapat dalam sel dengan satu sel lain. Dan sel tu pula tak ada apa dalam dia. Blank. Blank. Tak ada apa data. Bukan kosong tapi blank. So dia akan jadi divide by zero. Jadi dalam Excel, saya gelarkan semua ni sebagai penyakit. Penyakit hashtag nama dia. Yang orang lain tak panggil, saya seorang panggil lah. Penyakit hashtag. So penyakit hashtag ni ada satu je ubat dia. Kalau kita pergi klinik, batuk, demam ke apa ke kan, pergi ke klinik, doktor akan prescribe ubat. Dia kata, ini ubat untuk batuk, ini ubat untuk sesama, ini ubat untuk demam. Yang Excel ni pun ada juga. Dia kata kalau kamu jumpa hashtag, kamu bagi satu ubat ni, dia kata. Ubat dia apa? Siapa tahu ubat dia? Siapa tahu ubat? Ubat untuk hashtag. Cik Zanida, maaf cikgu nak tanya kenapa saya nak lock, saya tekan M4 tak jadi apa-apa. Kalau tekan M4 tak jadi apa-apa, bermaksud yang kena tekan butang function dekat bawah, sebelah butang control tu, ada butang FN. Butang FN. Tekan butang function, tekan butang M4. InsyaAllah boleh. Okey. Berbalik pada cerita tadi. So, siapa yang pernah jumpa penyakit hashtag ni dan apa ubat yang kita nak bagi buat dia? Siapa? Boleh? Ada? Saya ada. Tapi nak cakap segan ya. Tak apa. Don't worry. Saya bagi ubat dia. Ubat ni nilai dia mahal. Sebab apa? Sebab dulu bila orang datang jumpa saya, cikgu ni saya ada masalah hashtag ni apa nak buat? Oh, saya cakap susah nak selesai ni. Susah. Saya boleh selesaikan tapi bayar sikit lah je. Maknanya saya tak datang sebagai tenaga pengajar. Saya datang sebagai konsultan. Kalau konsultan, dia mahal sikit charge dia. Dia consultant. Dia banyak menipu con ni. Ambil kesempatan atas kesempitan orang gitu. Jadi kita akan bagi satu ubat. Ubat dia nama dia if error. Saya bagi ubat dia malam ni. Nama ubat tu ialah if error. Ini ubat dia. Equal if error. Okey. Buka kurungan. Kalau dalam formula tu, dalam sel tu, dah ada formula dalam dia. Dah ada formula. Kekalkan. Keep the formula. Don't delete the formula. Keep the formula. Bermaksud, kalau tak ada error, kalau tiada error, there's no error within your cell, then you will get the right answer. You will get the right answer straight away. Tapi kalau kata Excel tu, jumpa NA lah, jumpa value lah, jumpa name lah, jumpa reference lah,
kita bagi tahu pada Excel, Excel kalau begitu, kamu kena buat sesuatu. So kita letak koma. Lepas koma kita bagi tahu lah Excel nak buat apa. Contoh kita kata Excel, kalau kamu jumpa error dalam tu, kamu bagi maklumat sekian-sekian. Contohnya kita kata, kalau nilai jualan kurang daripada 100, tiada diskaun. Tiada diskaun. So kita buatlah double quotes, no discount. Ingat, mengapa kita letak double quotes? Untuk memaparkan jawapan sebagai perkataan. Setiap kali kita tunjuk jawapan sebagai perkataan, kita letak double quotes sebelum dan selepas perkataan itu. Tak kira lah apa yang kita letak kat dalam ni. No discount ke, tiada discount ke, apa kita letak. Double quotes sebelum dan selepas. Kemudian kita tutup kurungan. Macam itu. So bila kita tekan enter, nanti dia keluar no discount. Mari kita cuba ya. Mari kita buat sama ya. Okay, sekarang ni kita klik pada sel ni tadi. Okey. Sel ni tadi, dia dah ada formula dalam dia. Dia ada formula. So apa kita buat? Kita modify aja. Kita double click. Bila kita double click, ingat semalam saya kata nak tengok formula senang je. Double click proses dia keluarlah formula. Okey. Kita tengok dalam tu dah ada formula dah. Lookup tu. Jadi apa kita buat? Kita tambah saja. If error. Buka kurungan. Saya katakan apa tadi? Saya kata kalau dalam sel tu ada formula, keep the formula. Keep the formula. Jangan buang. Biarkan. Bermaksud kalau kata ada kalau tiada error, maka dia bagi jawapan macam biasa. Tapi kalau ada error, kita minta Excel buat sesuatu. Kita klik di hujung formula tu, letak koma, kemudian kita kata no discount. Kita letaklah double quote, no discount. Tutup double quotes, tutup kurungan. Dah, settle. Tekan enter. Nampak dia keluar perkataan no discount. Dan kita copy formula ni ke bawah. Nampak? Maknanya kalau kata nilai jualan kurang daripada 100, dia akan keluar no discount. Nampak? No discount. No discount. No discount. Tapi kalau kata kalau ada nilai contohnya 376, dapat apa? 10%. 214 dapat apa? 6%. Dapat dia kata apa? 200 hingga 249 kan 6%. So 214 20%, 6% lah. Ya, 488 10%. 317 3%, 10%. Dan kalau kita ubah nilai, dia akan ubahlah jawapan. Contoh, kata 376 ni, saya ubah kepada berapa? Katalah RM131 4%. Tekan enter, dia keluarlah 2%. Sebab apa? Sebab anything between 100 until 149, you get 2%. Sebab dia keluar 2%. Kalau saya ubah lagi, katalah satu ubah kepada RM157.90. Dia kan keluar 4%. Sebab apa? Sebab 157 ni di mana letaknya? Antara 150 hingga berapa? 199. Dapatlah 4%.